denggi. Kita ke perkembangan di Bumi Kenyalang. Fokus hari ini mengenai pelaksanaan pemberian tuala wanita percuma. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Pelaksanaan pemberian tuala wanita percuma bagi menangani kemiskinan HED akan dibincangkan bersama 5 Menteri Wanita yang lain. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri di Kuching hari ini. Sekarang ini kita ada 5 menteri wanita. Jadi kita akan duduk bersama. Besok kami ada mesyuarat kabinet. Perkara ini akan dimaklumkan sebab kita nak mengetahui mana yang sebenarnya agensi yang bertanggungjawab dalam perkara ini. Semalam, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan memulakan program pemberian tuala wanita secara percuma bagi menyokong usaha menangani kemiskinan HED dalam negara. 5 wanita tersebut adalah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan Menteri di Pejabat Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Said. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni penghuni 5 buah kediaman yang terlibat dalam tragedi kebakaran di Kampung Pulau Ulu, Kuching. Beliau bersama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyampaikan sumbangan berupa makanan keperluan asas dan wang tunai kepada 7 buah ketua isi rumah yang mengalami musibah itu. Baik, Kerajaan Negeri Sarawak akan menyalurkan bantuan secara berperingkat kepada mangsa yang terlibat dalam tragedi kebakaran di Kampung Pulau Ulu, Kuching pada Isnin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bantuan akan disalurkan mengikut maklumat yang dikumpul dan kemudian diagihkan kepada penerima. Bantuan segera, bantuan makanan, kemudian bantuan peralatan tidur, bantuan sekolah untuk anak-anak kecil yang tadi yang akan pergi ke sekolah, wang saku, bantuan pakaian. Jadi ini insya-Allah dalam masa yang terdekat akan kita agihkan sebab kita perlu daripada maklumat yang kita perolehi, kita berurusan dengan pihak Treasury dan lepas itu baru kita dapat salurkan bantuan. Kemudian begitu juga untuk bantuan satu lagi ialah bahan binaan rumah yang itu paling besar kuantumnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk 5 buah rumah tersebut yang terdiri daripada 44 penghuni. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pelbagai pihak yang telah tampil menyalurkan bantuan segera kepada mangsa-mangsa kebakaran tersebut. Katanya ini sekaligus menunjukkan bahawa sikap keprihatinan dalam menghulurkan tangan membantu antara satu sama lain yang cukup kuat dalam kalangan masyarakat hari ini. Kemenangan kesemua calon wanita gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum ke-15 lepas menggambarkan keyakinan rakyat terhadap wakil rakyat wanita. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kelima-lima calon wanita berkenaan telah berjaya menawan hati pengundi di kawasan parlimen masing-masing. Calon-calon berkenaan ialah Datuk Seri Nancy Shukri untuk kerusi Parlimen Santubong, Datuk Rubiah Wang bagi Parlimen Kota Semarahan dan Datuk Hanifah Haja Taib untuk Parlimen Muka. 2 lagi ialah calon muka baru iaitu Datuk Seri Doris Sophia Brody untuk Parlimen Sri Aman dan Roziah Sapi, Batang Sadong. Daripada calon-calon tersebut, 3 turut dilantik dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan iaitu Datuk Seri Nancy Shukri sebagai Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Rubiah Wang sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah serta Datuk Hanifah sebagai Timbalan Menteri Ekonomi. Datuk Seri Fatimah menyatakan demikian dalam ucapan aluan bersempena mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak bilangan 3 2022 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan sokongan bekas Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Rashidah Bolhasan yang telah bersara.
Kerjasama pelbagai pihak daripada peringkat akar umbi hingga golongan pemimpin tertinggi adalah penting dalam usaha melaksanakan pembangunan yang lebih pesat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambung. Timbalan Menteri Pengangkutan yang juga Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu langkah itu juga bagi mengenal pasti isu-isu yang perlu diatasi atau diperbaiki demi merealisasikan agenda pembangunan di kawasan Mambung. Above all, we want to ensure that all that we are doing will be from the feedback that is accumulated from the community leaders. At the same time, we want to ensure that there is engagement with the departments, relevant departments that we want to be engaged with. Datuk Dr. Jerib berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Mini Lab N19 Mambung for Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA di Kuching. Beliau memberitahu program 2 hari tersebut adalah bertujuan menyediakan satu platform kepada semua pihak berkepentingan di kawasan Mambung untuk mengumpul maklumat, berbincang serta merancang hala tuju pembangunan dalam pelbagai aspek seperti sosioekonomi, pertanian, infrastruktur dan pelancongan. Jelasnya antara aspek yang perlu diberi fokus dalam inisiatif tersebut adalah memperkasakan sektor pertanian, pembangunan produk pelancongan serta meningkatkan bidang keusahawanan dalam kalangan penduduk setempat terutamanya golongan muda. Sementara itu, Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin berkata inisiatif di Dun Mambung ini adalah selari dengan agenda pembangunan Kerajaan Negeri Sarawak dan beliau juga yakin usaha yang sama dapat dilakukan bagi Dun Tarat dan Serembu sebelum satu inisiatif berskala besar dapat dilaksanakan bagi Parlimen Puncak Borneo di bawah selian GKCDA. Program Love in a Box Anjuran Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak SEDC menyantuni 40 kanak-kanak daripada Persatuan Autistik Sibu bersempena sambutan Hari Krismas akan datang. Pengerusinya Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Haji Hussein berkata, program tersebut telah menjadi sebahagian daripada budaya korporat SEDC dalam menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan dan kurang bernasib baik terutamanya semasa sambutan perayaan. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz menjelaskan inisiatif itu juga bagi meningkatkan kesedaran tentang isu sosial dan kemasyarakatan tanpa mengira agama dan bangsa. Ujarnya, SEDC terus melaksanakan pelbagai program tanggungjawab sosial korporat CSR dan tahun ini sumbangan itu didedikasikan kepada kanak-kanak Persatuan Autistik Sibu. Selain daripada program Love in a Box, antara inisiatif CSR yang telah dilaksanakan termasuk Majlis Belayan Kasih bersama penghuni Rumah Sri Kenangan Kuching dan Majlis Berbuka Puasa bersama anak-anak yatim. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam program Love in a Box di Pusat Agape Persatuan Autisma Sibu secara maya menerusi aplikasi Zoom. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz dalam pada itu berharap dengan adanya penganjuran program seperti itu akan membawa lebih keceriaan dan memberi kegembiraan kepada penerima. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Ma.